Hai, hello, selamat pagi. Pagi-pagi tanam padi. Tanam padi di sebelah keladi. Hidup ini mesti berbudi, baru orang kenang sampai mati. Itu rasanya bagus kot. Orang cakap janganlah berpantun kalau tak pandai memeluk bangsa Melayu. Kalau tak belajar, macam mana nak jadi pandai? Betul tak? Memanglah. Budak yang baru berjalan pun dia jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, jatuh, berdiri lagi. So sama dengan saya nak belajar, bagilah semangat. Tapi tak apa, pelan-pelan kita akan belajar, satu persatu akan menjadi lebih baik. Betul kan? Okey. So selamat hari Minggu kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat berhujung minggu bersama keluarga. Yang pastinya yang nak pergi pantai, ikuti SOP yang telah disediakan. Yang nak pergi berkelah, yang nak pergi tengok wayang, yang nak pergi dating, yang nak pergi mana saja sekalipun, ikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Belum lagi berpisah kita, belum ada bye-bye, sebab nak kongsi dulu. Okey, so nak kongsi satu artikel. Sebenarnya ada banyak artikel yang bagus pada hari ini. Semua panas-panas. Okey, so yang ini macam goreng pisang panas dia. Siapa lagi kalau bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Gambarnya Tun Dr. Mahathir Mohamad, Atok dan Abah. Okey, so Muhyiddin penting politik berbanding prinsip, kata Dr. Mahathir. Wah, ini satu dakwaan yang memang pedas, pedih, mengguris. Lepas tu dicurah lagi dengan cuka. Dah luka kena cuka lagi. Memang sangat-sangat pedih. Okey. So saya teruskan bertarik pada 19 Julai. Memang pada hari ini baru saja diterbitkan sebenarnya. So kamu antara mungkin orang yang paling pertama mendengar cerita ini. Dr. Mahathir Mohamad mendakwa Muhyiddin Yassin ada memberitahu bahawa beliau sanggup bekerjasama dengan musuhnya Najib Razak dan sekutu untuk tujuan politik yang membolehkannya dilantik Perdana Menteri. Okey, setakat hari ini, dari mulanya Tun Dr. Mahathir Mohamad diserang bertubi-tubi di Parlimen dengan soalan kenapa letak jawatan. Terutama Bung Mokhtar yang betul-betul menggasak Tun Dr. Mahathir Mohamad bertanya kenapa dia letak jawatan. Sebab itu kami terpaksa pilih Muhyiddin Yassin, kata Bung Mokhtar. Selepas daripada kejadian itu, sekarang bertubi-tubi pula artikel demi artikel menyatakan dikeluarkan untuk mempertahankan kenapa Tun Dr. Mahathir Mohamad letak jawatan. Yang ini pun sama juga. Bunyinya lain, tapi isinya bagi saya sama aja. Sebab nak mempertahankan kenapa beliau meletak jawatan. Yang ini pula, Tun Dr. Mahathir kata, Muhyiddin Yassin memberitahu sanggup bekerjasama dengan musuhnya Najib Razak dan sekutunya untuk tujuan politik supaya dilantik menjadi Perdana Menteri. Betulkah? Atau Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu menyelamatkan negara Malaysia daripada tak habis-habis dengan cerita Perdana Menteri, tak habis-habis dengan cerita nak jadi kerajaan itu, kerajaan ini, sedangkan ketika itu rakyat dah dalam keadaan darurat kerana COVID-19. Waktu itu memang pening kepala, seluruh rakyat pening. COVID-19 semakin teruk, tapi tak ada kerajaan yang boleh menjalankan kerja. Memanglah, so Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin mengambil keputusan untuk tak apa, aku berkorban, aku nak jadi Perdana Menteri supaya dapat membantu rakyat. Akhirnya, ahli Parlimen Langkawi itu berkata, Muhyiddin menawarkan diri untuk menjadi pengganti beliau apabila menyadarinya dirinya tidak berminat menjalin kerjasama dengan UMNO dan PAS yang dianggotai pemimpin seperti Najib bagi menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Okey, saya ada satu soalan. Kita throwback sedikit dulu. Ingat tak lagi, Mahathir memang sangat in love dengan PKR dan in love with DAP.
Oh, setiap hari memang Mahathir selalu dalam kurungan ya, dalam kurungan selalu dia sayang-sayang DAP, dia sayang-sayang PKR di dalam parlimen. Dia sayang-sayang, semua dia sayang-sayang, kan? Betulkah? Kamu ingat ke itu? Dia adalah pembenci kepada DAP dan juga pembenci kepada PKR yang sangat tegar. Tak boleh nak dinafikan, dia memang pembenci habis pada ketika itu. Tetapi apa yang terjadi? Untuk semata-mata mengalahkan Najib Razak dan kata nak selamatkan negara Malaysia daripada bankrupt 1 triliun 1 triliun hutang 22 bulan, akhirnya beliau tiba-tiba saja sayang-sayang disayang, paling sayang dengan DAP, paling sayang dengan PKR, sayang-sayang disayang, paling sayang dengan warisan. Akhirnya mereka membentuk yang namanya apa itu apa doang punya kerajaan tu? Apa kerajaan doang tu? Aku dah lupa lah, kena gigit semut. Pakatan, biarlah. Kita tak peduli, dah lupakan je lah. Okey. Akhirnya mereka bersatu dan mereka membentuk yang namanya Pakatan Harapan. Pakatan Harapan yang mengalahkan Najib Razak. Lah ni dia nak kata Tan Sri Muhyiddin Yassin sanggup bekerjasama dengan musuh yang dikutuknya, yaitu UMNO dan PAS. Apa beza Mahathir dengan Muhyiddin? Cuba bagi tahu sikit. Katanya nak bekerja sama dengan musuh, tapi kan siapa yang lebih dulu bekerja sama dengan ex musuh? Inilah yang Bung Mokhtar kata. Hang dah ajak kami bagaimana nak jadi seperti ini. Lah ni hang nak salahkan. Yang ini sama. Mahathir cuba untuk menyalahkan Muhyiddin Yassin kerana nak bekerja sama dengan musuh. Tapi sebelum itu, siapa yang lebih dahulu bekerja sama dengan ex musuh? Coba hampa komen sikit. Okey. Saya tanya Muhyiddin berkali-kali, adakah awak sanggup bekerja sama dengan musuh? Dulu awak berperang dengan mereka. Dia jawab, saya sanggup kerana bagi saya politik lebih utama berbanding prinsip. Yang ini betul tak? Aku tak tahu. Atau dramatization. Atau supaya ditambah lagi sedikit penambah rasa, ditambah sedikit seasoning supaya lebih cantik, tak tahulah. Tapi yang penting aku nak tanya, betulkah Tun Mahathir ada tanya Muhyiddin ni? Okey, so nak tanya juga, dulu ada orang tanya tak dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kau sanggupkah bekerja sama dengan Lim Kee Chiang, Lim Guan Eng, dengan musuh nombor 1 kau dulu tahun 1999 sehingga ke atasnya? Siapa lagi kalau bukan Anwar Ibrahim? Ada tak? Perjuangan lama boleh lupa kerana politik. Kita ada peluang jadi PM, katanya ketika berucap pada program Blackout Bersatu Blackout di Alustar Kedah yang turut disiarkan secara langsung melalui Facebook semalam. Ia diadakan sebagai tanda protes terhadap pengguguran keahlian Mahathir, Mukhriz, Amiruddin, Mazli Malik, Said Sadiq dan berikutan keengganan mereka duduk di blok kerajaan pada 18 Mei yang lalu. Kan aku dah tanya semalam, sebenarnya yang nak buat protes-protes ni untuk apa? Kalau sekadar nak bagi protes, bagus. Kalau nak protes supaya parti PPBM menjadi lebih bagus, itu bagus. Tapi kalau nak protes supaya dapat masuk PPBM, supaya dapat kuasa balik, aku tak tahu dapat kuasa lagi atau tidak. Sebab Tun sendiri mengaku bahawa di dalam PPBM Tan Sri Muhyiddin Yassin lebih banyak sokongan. So nak buat apa lagi? Okey, paling-paling kalau masuk bersatu nanti sekarang lebih rojak lagi dekat dalam bersatu. So agaknya lebih baik laku jadilah seperti Said Sadiq, dia dah tarik dia punya saman, mungkin dah sedak kot. Okey. Muhyiddin mengangkat sumpah Perdana Menteri pada 8 Mac yang lalu.
selepas negara berdepan kemelut kepimpinan politik susulan peletakan jawatan Mahathir pada 24 Februari yang turut menjadikan kerajaan PH hilang kuasa dan bergabung dengan Perikatan Nasional. Okey, saya teruskan. Mahathir turut mengambil peluang pada platform itu untuk menjelaskan bahawa beliau terpaksa meletak jawatan Perdana Menteri selepas PPBM mengambil keputusan untuk keluar daripada gabungan PH. Okey, betul tak tahu. Ia bermakna kami semua tidak lagi menjadi anggota kerajaan. Saya terpaksa menulis kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa saya bukan lagi PM. Saya minta izin untuk lepaskan, namun Agong minta saya jadi PM sementara. Dah lain rasanya. Agong kata dia pujuk supaya jangan letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Bukan Agong pujuk supaya menjadi Perdana Menteri sementara. Tak tahu mana yang betul. Tapi pastinya saya daulat tuanku, pastinya saya percaya dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ampun tuanku, patik yang hina menjunjung kasih dan sembah kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pastinya hamba yang hina pasti tetap setia kepada kedaulatan raja dan negara. Okey. So, saya minta izin untuk lepaskan, namun Agong minta saya jadi PM sementara. PM sementara. Okeylah, interim. Okey. Tidak benar, saya letak jawatan saya terpaksa digugurkan kerana PPBM keluar dari PH dan PH tidak lagi jadi kerajaan katanya. Seperti Najib Razak kata lagi, aku nak ulang lagi, bukan Najib Muhyiddin yang duluan keluar daripada PH. Tun Mahathir yang duluan bagi surat. Okey, so dia bukan sebenarnya keluar letak jawatan kerana bersatu keluar dari PH. Tapi bersatu keluar daripada PH kerana Tun Mahathir dah letak jawatan. Itu rasanya yang betul. Okey. Beliau juga mendakwa rakyat kini tidak senang dengan pentadbiran Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. What? Ini paling lucu di antara yang paling lucu. Okey. Okeylah. Beliau berkata Malaysia bernasib baik kerana pengurusan pandemik itu dan kesannya kepada persekitaran dibuat oleh golongan profesional, bukan sepenuhnya oleh ahli politik. Betul, hak ni betul. Tapi tak tahu kalau PH yang buat jadi atau tak jadi. Yang aku tahu balik-balik kena nasihat, tutuplah sempadan tu, tutuplah. Semua keras kepala, kebal kepala. Kata Malaysia kebal, kata Malaysia ni mampan, tak akan sampai Mahathir kata, nak letak mana pelancong Cina? Nah, habis. Apabila kita halang orang keluar rumah, mereka tidak dapat bekerja dan berniaga, kadang-kadang kebuluran. Ramai daripada kita cari makan secara harian, iaitu kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Ini berlaku sekarang. Ramai rakyat jadi miskin dan segala bidang kerja tidak boleh dilakukan. Untuk mengatasinya, kita perlu pakar bijak dalam bidang ini, katanya. Betul lah. Pakar-pakar yang bijak itu sekarang berada di Kerajaan Perikatan Nasional. Dah terbukti. Kerajaan Pakatan Harapan banyak juga pakar. Ada Lim Guan Eng, ada Tony Phua, ada Lim Kee Chiang, ada ramai lagi lah yang lain kan. Okey, so ya ramai, memang ramai. Kami dapat e-wallet yang susah nak claim, e-wallet RM30 yang nak tak tahu nak buat apa, e-wallet RM30. Aduh, aku pening betul lah. Aduh, semakin lama aku semakin percaya Tun Dr. Mahathir Mohamad ini dah terlalu tua. Dan aku tak tahulah, semakin lama aku menjadi pembaca berita ini, semakin aku harap supaya Tuhan membuka jalan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memberikan lebih banyak masa untuk dirinya mempersiapkan diri untuk kehidupan seterusnya. Okey, so yang aku paling pelik, dia kata rakyat tak senang dengan pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Betulkah? Atau kat kampung kau saja? Kat kampung aku okey. So dia kata apabila kita halang orang keluar rumah, yang ini nak cuba nak pertikaikan PKP ke apa? Sebab
Dulu waktu Pakatan Harapan, susah juga lah, susah nak cakap. Okey, lambat bertindak, akhirnya nasib baiklah Perikatan Nasional dapat je kerajaan, jadi kerajaan serta merta bertindak hanya dalam 18 hari sahaja dapat membuat tindakan yang paling drastik, apa-apa sajalah yang terbaik sampai sekarang Malaysia berjaya. 18 hari. Pakatan Harapan macam mana? Pakatan Harapan duk bisi tu tak jadi-jadi. Akhirnya Tun Dr. Mahathir letak jawatan. Okey, so itu saja. Nanti ada lagi artikel yang best tentang Tony Puah, kamu tunggu. Saya akan publish tak lama lagi, tapi nak kena baca dululah. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye.